Sebab saya okey, so dia dah record So kalau katakan suara saya tak dengar ke bagi tahu, kita boleh saya bagi dekat pelajar ni. Sekejap saya pass dekat pelajar sekejap. 72. Okay, malam ni kita akan bincang kertas 2. Okay, saya dah bagi pada pelajar tu kertas 2. Saya harap boleh membantu. Cuma, okay, kita tengok dulu format untuk kertas 2. Kertas 2, dia bagi tempoh lebih lama 2 jam setengah. Okay, 2 jam setengah. Kertas ada 3 bahagian. Okay, 3 bahagian. Bahagian A, B dan juga C. Lepas tu kertas dia dah sediakan. Kemudian dia kata rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Gambar rajah tu awak jangan ukur dengan pembaris lah. Dia bagi tahu dah rajah yang dilukis tu tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Okay, kerja mengira mesti ditunjukkan. Maksudnya kalau kita ada kalkulator, kita tak boleh sepenuhnya menggunakan kalkulator. Kemudian nombor 8, jadual kebarangkalian hujung atas. Dia guna perkataan hujung atas untuk sekolah menengah. Untuk taburan nombor disediakan di halaman 4. Maksudnya benda tu kita kena tahu cara menggunakan. Okey, so awak tengok soalan bahagian A, Madam tak pasti sama ada yang buat buku ni buat salah ataupun soalan SPM sebenar salah. Tak pasti. Cuma siapa yang dapat soalan daripada Madam ni, kena betulkan soalan nombor 1 yang warna kuning tu. Okay, kena betulkan yang warna kuning. Sebenarnya ada negatif 1/2. Siapa yang buat sendiri dia rasa macam pening kepala sangat buat soalan ni nombor 1. Dan Madam harap soalan SPM tak adalah errata macam ni. Harap-harap tepat. Sebabnya soalan nombor 1 pelajar boleh semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Walaupun biasa kita buat latihan jawapan nak belakang ada, yang ini ada juga jawapannya. Sekejap saya tengok. Ada yang kat tangan ke apa ya? Tak ada So, Madam tunjuk dulu supaya kita kuat semangat kuat semangat. Madam tunjuk dulu bahawa kalau you ada kalkulator yang macam Madam guna ni, sebenarnya you dah boleh dapat jawapan akhir untuk soalan nombor 1. Yang pertama, kita tekan menu. Kemudian lepas tekan menu, kita ambil yang A ni. Okay, ambil yang warna hitam tu A. So, tekan sama dengan. Madam nak buat soalannya tu persamaan serentak, simultaneous equation. So, nombor 1. Lepas tu dia tanya ada berapa unknowns. Unknowns kita ada X, Y, Z. Jadi ada 3. Dia dah siap dah nilai-nilai tu. Okey, persamaan yang pertama, perkalinya 4, tekan sama dengan. Lepas tu 1 sama dengan. 2 sama dengan. Dan nilai sama dengan, nilai kat belakang tu adalah kosong. Selesai persamaan 1. Persamaan yang kedua pula, perkali yang pertama negatif 2. Kemudian positif 3. Kemudian positif 1 dan nilai di belakang tu 8 sama dengan. Persamaan yang ketiga dengan pembetulan tau. Dengan pembetulan yang ini Mama Madam tak tahu dari mana dia salah ke apa tak tahu. Cuma saya try jawapan tak dapat So dapat 1. Kemudian negatif 1. Kemudian negatif 1. Nilai yang di hujung tu adalah negatif 1/2 sebenarnya. So saya buat situ negatif 0.5 lah. Okay. So kita pun tekan sama dengan. Terus kita dapat jawapan
Nilai X kita nanti terus ambil pensel conteng dekat soalan. Nilai X kita nanti 1/2. Sama dengan lagi nilai Y kita nanti 4. Nilai Z kita nanti -3. Maksudnya kita dah ada jawapan bocor. Soalan ni dah ada jawapan bocor. So tadi nilai X 1/2. Nilai Y tadi 4 kalau tak silap. Nilai Z tadi 3 ke -3? -3. Jawapan akhir dah ada. Sorry. Okay, next. Saya nak ajar macam mana nak buat. Okay. Semasa nak buat, pelajar kena tengok soalan ni secara mencapah dan Madam akan ajar teknik ini sebab dia tak ada di sekolah, tetapi teknik ini sangat penting. Okey, yang pertama kita tengok di sini, tujuan kita nak mematikan Z. Sini ada seekor dan sini ada seekor. Kita matikan Z yang 2 persamaan ni dulu. Okey, tengok Madam tulis. Negatif 2X tambah dengan 3Y tambah dengan Z sama dengan 8. Ni kita tulis dia sebagai persamaan 1. Kemudian Madam nak ambil yang warna kuning dengan pembetulan. Yang warna kuning dengan pembetulan. Madam ada X tolak dengan Y tolak dengan Z sama dengan negatif 1/2. Yang ini adalah persamaan 2. Okey, sebab matematik ni kita tak boleh halang pelajar nak guna kaedah apa sebab dia ada banyak kaedah untuk selesaikan matematik. Jadi, sekarang ni Madam nak mematikan Z. Nama kaedah ini adalah kaedah penghapusan atau Madam suka guna perkataan kaedah bunuh-membunuh. Kita bunuh. Oh lah, tak comel pula. Undo sekejap. Tak comel. So, kita nak bunuh dia. So, cara kita nak mematikan huruf Z, Madam colour di sini, 1 tambah, 1 lagi tolak. Kita nak matikan dia. Jadi, kita kena buat proses iaitu menolak persamaan 1, kita tolak dengan persamaan yang kedua. Kalau kita tak mahir, kita boleh guna kalkulator tau. Okey, katakan Madam tunjuk step by step. Slow and steady ini Madam tunjuk. Madam tunjuk add dulu Negatif 2X yang atas, yang merah. Kemudian tolak X yang bawah. Kemudian positif 3Y. Madam tolak dengan kebetulan nilai yang di bawah itu adalah negatif Y. So, Madam ikut. Saya buat tolak pula dah sekejap Operasinya bukan tolak, tambah. Saya betulkan ni. Saya nak buat proses tambah. Okay, saya nak buat proses tambah supaya nilai Z mati. Saya ulang lagi sekali. Negatif 2X tambah dengan X. Kemudian positif 3Y. Saya nak suruh tambah dengan nombor yang di bawah, kebetulan negatif Y. Positif Z tambah dengan negatif Z, habis. Z telah mati. Sama dengan nombor yang hujung, kita takut kita salah 8, operasinya tambah, cuma nombornya adalah nombor negatif 1/2. Untuk permulaan, nanti bila you dah okey nanti you boleh congak. Okey, saya buat yang X dulu Yang X dulu. Okey, yang X saya clear sekejap kalkulator Okey, negatif 2 tambah 1. Dapat negatif 1. Bermaksud di sini adalah negatif X. Tambah dengan 3Y. Bila saya buka kurungan ni dia jadi tolak 3Y tolak Y tinggal lagi 2Y. Sama dengan 8 tolak 1/2.
Senang kalkulator zaman sekarang. Dapat 15/2. Persamaan yang baru dihasilkan ni, kita panggil dia persamaan yang ketiga. Okey, selesai. Daripada persamaan 1 dengan 2, kita mematikan Z. Akhirnya yang hidup adalah X dan juga Y. Madam buka dulu peluang untuk pelajar tanya sebab Madam mengajar kaedah penghapusan. Di sekolah, awak belajar kaedah gantian. Okey, Madam buka dulu yang mana-mana nak tanya. Sila. Kalau tak ada, kita buat yang kedua supaya kita ulang langkah yang sama. Kali ni Madam buat sedikit laju. Okey, tengok betul-betul Madam buat. Sekarang Madam nak buat. Tak ada soalan. Okey, Madam nak buat yang ini pula. Tengok Madam nak buat kajian yang ini, yang awan nano ni. Dalam tu ada 2 Z. Kemudian, Madam kalau boleh nak elak nilai pecahan tu. Jadi, Madam tak mau buat yang pecahan. Nak ambil yang ni. Tapi malangnya yang itu cuma ada seekor Z. Jadi, persamaan yang ini, Madam akan darab dulu dengan 2. Okay, Madam akan darab dulu dengan 2. Madam tulis sekejap. Jadi, yang pertama kita ada 4X tambah dengan Y tambah dengan 2Z, sorry, saya buat Z saya macam tu sama dengan 0. Yang ini saya namakan sebagai persamaan 4. Saja-saja je persamaan tu bagi nama, takut tertukar. Manakala yang berganda 2 tadi jadi negatif 4X sebab berganda 2. Yang ini darab 2, yang ini darab 2, yang ini pun darab 2, ini pun darab 2. Dapat negatif 4X tambah dengan 6Y tambah dengan 2Z sama dengan 16. Ini menjadi persamaan yang kelima. Objektif kita ialah nak mematikan Z. Jadi kalau kita ada positif, operasi yang Madam cadangkan ialah kita kena buat proses tolak. Cuma kali ni Madam tak buat satu-satulah. Madam terus congak Yang pertama, 4X tolak 4X. Kita akan dapat 8X. Okay, kalau ada soalan tanya terus Yang seterusnya, Madam pergi kepada Y. 1Y tolak 6Y. So, Madam dapat negatif 5Y. 2Z tolak 2Z. Meninggal Z. 0 tolak 16. Kita akan dapat negatif 16. Ini adalah persamaan yang ke-6. Okey. So, tadi kita akan tunggu. Tadi kita dah dapat tinggal X dengan Y dan jadi yang ini. Yang baru kita dapat X dengan Y juga, tapi iaitu persamaan yang ke-6. Jadi kita pujuk yang ini, duduk di sini sebab kita nak bereskan dia. Okey, kita pujuk dia. Tapi masa pujuk, decide dulu. Kita nak bunuh X ke kita nak bunuh Y? Kita decide dulu So yang Madam nampak di sini lebih baik kita bunuh nilai X. Sebab yang ini 8X adalah mudah untuk kita menukarkan 3 ni menjadi 8. Iaitu persamaan yang ketiga ni Madam darab dengan 8. So, bila darab 8, yang ini darab 8, ini darab 8, yang ini pun darab 8. So, Madam dapat kat situ, bila kita darab tu, kita akan dapat hasilnya negatif 8X. Bakal meninggal lepas ni. Tambah 16Y sama dengan, iaitu Madam tak mahir, 15/2. Madam nak darab dengan 8. So, dapat 60.
Meda tak corak, Meda tekan kalkulator. Yang ini sebenarnya asalnya daripada persamaan 3. Jadi sekarang sebenarnya Madam boleh mematikan nilai X tapi tandanya berbeza, maksudnya Madam kena buat operasi menambah. Bila Madam tambah, X dah mati, negatif 5Y tambah dengan 16Y, dia dapat lagi 11Y. Yang ini Madam tak mahir juga, nombor tadi ni tolak dengan 16. So dapat 44, Y sama dengan 44 bahagi dengan 11. Dapat jawapannya 4. Kita intai jawapan tadi. Ni dia tadi jawapannya. Okay, ni dia jawapan tadi 4. Terus kita buat simbol confident di sini. I tak tahu, ada setengah pelajar I kata tak boleh buat hashtag. Tapi saya suka hashtag tu. Maksudnya confident gila. Kita confident gila tu sebab jawapan dah tahu. Okay, selesai, dapat Y. Saya buka dulu kepada soalan. Video saya record dan saya cuba cakap perlahan supaya tak keluar slang Kelantan ataupun slang Terengganu. Kalau saya cakap laju, dia keluar slang tu. Okay. So, semasa awak tengok video nanti, awak boleh lajukan dia punya gear tu. Daripada normal, awak tukar kepada gear 1.5. Jadi, awak akan dengar suara saya bercakap dengan sangat laju. Okay, tapi mengajar, saya memang mengajar satu persatu lah, saya sebut satu-satu. Okay, saya dah dapat nilai Y. Nak dapat. Okay, untuk calculator. Nak cara tekan calculator. Syahidah, calculator dah sampai ke belum? Oh, dah sampai. Okay. So, tak apa. Nanti Syahidah, Madam akan record video saya dah buat. Nanti saya dah tengok kat situ sekali lagi. Okay. Okay. So, saya teruskan yang ini. Untuk mencari, kita dah dapat Y. Kita nak cari pasangan dia lah. Jadi, kita nak ganti dalam mana, terpulang kepada kita. Contohnya, pelajar nak ganti dekat sini. Contoh, pelajar nak ganti dekat situ. 8X tolak 5Y sama dengan negatif 16. Tempat kosong tu tempat Y. 8X tolak 5 ... sama dengan negatif 16. Tadi baru sat-sat kita dapat nilai Y kita tadi 4. Jadi 8X tolak 20 sama dengan negatif 16. Katakan pelajar tak nak kira dah, dia penat dah kira, dia penat dah. Contoh Madam bagi dia penat sangat, dia tak mau kira dah. Sampai sini dia tak mau kira dah. Banyaknya nak kira MX ni. Okey, saya bagi clue macam mana tak payah kira banyak-banyak. Terus dapat nilai X. Saya rasa boleh, saya rasa boleh. Perhatikan betul-betul cara saya membocorkan rahsia ini. Okey, tengok. 8X tolak 5 kurungan 4. Harap dapatlah, saya tak try tadi. Alpha sama dengan negatif 16. Sebab kita penat nak darab, kita penat dah. Dan kita ada kalkulator canggih. Kita type macam ni, kita bagi arahan kalkulator, tolong kira untuk saya. Shift, solve. Baru sekali. Sekali lagi. Shift, solve. Sama dengan. Tu dia. Dia tolong kira untuk kita. Kalkulator kita ni dia tolong kira untuk kita. Jadi nilai X kita 0.5 ataupun 1/2. Dah boleh langkah banyak step. Okay, dah boleh langkah banyak step. Harap boleh membantu. Okay, so sekarang saya dah dapat nilai X, saya dah dapat nilai Y, saya nak dapat nilai Z. Saya akan pilih nilai yang paling mudah yang kita abaikan dia tadi. Saya akan ganti dalam nombor ni yang tak usik lagi ni.
baru nak usik dia. Jadi kita ada tadi X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 0.5 lah. Nilai X baru dapat tadi 0.5 kan. Y tadi dapat 4 tambah 0.5. Kita halau Z pergi belah kanan. Jadi positif. So bila kira, kita akan dapat 0.5 tambah 0.5. Tak payah nak mikirlah. Tekan kalkulator je. Tekan kalkulator. Kalau fikir jenuh pula kan. Okey, 0.5 tolak 4 tambah 0.5. Tu dia jawapannya. Z sama dengan negatif 3. Okey, Meda buka kepada soalan. Kalau yang ini bertanya, silakan. Okey, yang baru join, jangan frust tau. Jangan frust sebab koleksi video saya ada bagi pada kaunselor. Saya ada bagi pada kaunselor. Sekolah Kebangsaan Melo, Sekolah Menengah Kebangsaan Selising, Sekolah Menengah Kebangsaan Kok Lanas. Dan juga pelajar-pelajar persendirian daripada sekolah yang lain yang dapat link saya daripada grup-grup WhatsApp. Okey, tu soalan nombor 1. Kalau saya laju ni, boleh tengok video semula. Okey, boleh Next, saya pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Dia bagi 1 markah, dia tanya, adakah punca 0.25 suatu set? Jadi kita nak kaji. Dia kata justifikasikan. Oh, bagus ayat ni saya nak kena guna dalam proses saya buat soalan nanti. Justifikasikan. Okey, so yang pertama, kalau pelajar nak tahu, punca 0.25 adalah 25 per dengan 100. Tak percaya tekan kalkulator. 25 per 100. Tu dia. Kemudian kalau kita ubah lagi, dia akan jadi 1/4 tadi kalkulator buat. Dan kalau kita tipu guna kalkulator sekalipun, orang tak tahu punca 1/4. Sebenarnya kita dapat jawapannya adalah 1/2. Ada lagi tak set jawapan akhir? Tak ada dah. Jadi jawapannya ialah punca 0.25 bukan set kerana dia adalah nombor nisbah 1/2. So jawapannya bukan set. Ada S tak? Bahasa Melayu ya. Bukan set kerana 1/2 adalah nombor nisbah. Betul ke? Awak guna perkataan nisbah? Yang penting dekat jawapan dia tu tak ada square root. Tak ada cube root, tak ada macam tu. So dia bukan set. Itu untuk menjawab soalan 2A. Di matrikulasi pun belajar ni ya, cuma tinggi sikit lagi. Okey, soalan B, dia suruh buktikan dan pelajar tu yang pelajar kata dia tak reti nak buktikan. Ni dia. Dia suruh buktikan kiri sama dengan kanan. Jadi sebelum tu kita biasa buat tajuk ni, sebelum ni kita buat dia dalam keadaan nombor indeks dan juga log ni kita panggil dia macam adik-beradik lah. Jadi kalau kita ada, ni soalan B1 So kalau kita ada log B asas C, kita katakan kita samakan dengan X. Jadi sebenarnya madam boleh meninggalkan B di situ. Madam boleh tinggalkan B di situ
C ni namanya asas. Bila kita tulis dalam bentuk indeks, asas itu sebenarnya adalah besar. Dan BB, okey. Saya buat sama dengan ni sekejap Mana kertas conteng saya tadi? Saya terlupa. Saya tulis huruf C, huruf A ke huruf apa tadi ni? Okey. Katakan saya buat, sebab saya conteng sini A tapi dekat situ C. Saya risau ada salah mana-mana. Sekejap B sama dengan mana? Sekejap saya cari contengan saya. Okey, saya padam dulu. Okey, asalnya saya buat dulu log B asas A. Saya ambil A dulu A. So bila saya tulis, saya tinggalkan B di sini. A itu adalah asas, kita tulis asas tu besar dan kuasanya sebenarnya kecil. Yang warna purple tu kita panggil log, yang warna merah tu kita panggil index. Dia ada kaitan. Contoh lain kalau saya buat log X asas 2 sama dengan 3, sebenarnya saya boleh jadikan X sebagai tajuk sama dengan 2 tu asas yang ada. Okey, kemudian soalan suruh buktikan sesuatu di situ. So kalau saya buat, dia nak tukar base sekarang, asal di sini, ni bukan saya saja-saja buat tau, dia memang asas A ni. Dia memang asas A, jadi saya kena follow soalan tu. Sebab tu saya padam yang mula-mula tadi. Okey, sekarang hasilnya pula di sini, dia tukar base kepada base C pula. Jadi saya pun kenalah buat base C pula. Okey, saya padam sekejap lah ni dah. Panjang je ni. Okey, so saya nak buat yang itu pula. Saya tulis dulu log B, kemudian dia tukar base C. Saya buat yang atas ni. Dia tukar base C. Sama dengan, saya tukar dulu huruf B ni. Oh, Masya Allah. Saya tukar dulu huruf B ni Slow and steady, relax. So, tengok log masih lagi asas C. Saya tukar B itu menjadi, saya tukar B itu dengan yang atas, iaitu AX. Boleh kah? Okey kah? Boleh, Wak? Ada soalan kat situ? Boleh, Kemudian dalam tajuk log, kalau ada benda yang bertenggek di situ, dia akan jatuh tertonggeng ke depan. So, dia akan jadi log B asas C sama dengan X log A asas C. Boleh? Kemudian apabila saya jadikan X sebagai tajuk, dia akan pergi ke sana. Yang biru ni akan pergi sebelah kiri. Dia akan menjadi log B asas C bahagi log A asas C. Dah jadi belum? Dah jadi belum yang dia nak? Pelajar kata, yang belakang tu nampak jadi dah. Yang belakang tu nampak jadi dah. Cuma yang depan madam X, saya punya panjang.
Jadi kita tukar balik ni. Kita tukar balik X kita dengan yang panjang itu. Jadi saya tukar yang ini X saya duduk sini. Kalau siapa tak biasa dia boleh tukar X sama dengan log B asas C per dengan log A asas C. Dan saya tukar X kepada yang mula-mula tadi. X itu sebenarnya adalah log B asas A terbukti sama dengan log B asas C per dengan log A asas C. Akhirnya dapat dibuktikan seperti kehendak soalan. Log B asas A kita boleh change base kepada log kalau saya ajar pelajar saya, siapa duduk atas B, tulis log B dulu. Siapa duduk bawah, log A. Apakah base baru? Base baru adalah C. Saya ajar pelajar saya gitu. Okey, di matrikulasi tak adalah sampai nak proofkan rumus, tak ada. Di SPM sahaja. Jadi sikit lagi, ni dah nak masuk bulan 11. Sikit je lagi untuk kesusahan ini. Lepas ni senang dah. Okey, dah selesai. Saya nak jawab seterusnya soalan B2. Hence, bahasa Melayu. Seterusnya, ungkapkan sebutan pertama tambah sebutan kedua sebagai satu logaritma tunggal dalam asas 3. Dia minta kita sayangi asas 3, bencikan asas 9. Ni, dia suruh kita bencikan asas 9. Bukan madam, dia. Okey, so madam salin sekejap soalan Madam cadang nak buat hari ni 3 soalan Madam cuti. So kat sini log H asas 3 yang kita cintai. Kemudian sebutan yang kedua, kita benci dia, kita pasang niat. Nawaitu change the base lillahi ta'ala. Kita nak tukar. Sorry rumah media ini happening sikit hari ni. Okey, bila nak change base, satu duduk atas, satu duduk bawah So media tanya sekali lagi, kalau awak tengok sini, siapa yang duduk atas? K ke 9 yang duduk atas? Ni bila tengok ni, ada K kat sini, ada 9. So kita nampak K itu ada di atas, 9 tu ada kat bawah. Awak follow je step madam yang ajar matrik ni. So yang atas tadi K, yang di bawah 9. Asas yang kita cintai 3. Okey, jadi gitu Kemudian jangan risau, jangan runsing sebab kita ada kalkulator. Log H asas 3 tambah 1/2. Nanti saya tunjuk macam mana dapat 1/2 tu. Ni kalkulator ada. Jangan risau. Log asas 3 nombor dalam kurungan 9. Tekan je sama dengan. Tu dia bagi 2. Dan media letak 2 tu duduk bawah. Boleh Kemudian tadi media ajar yang bertenggek di belakang ni jatuh depan. Dalam log dia boleh juga yang jatuh depan nak tenggek atas sebab kita main jet-jet semut siapa sakit naik atas ni. So akhirnya yang ini akan menjadi log H asas 3 tambah log K kuasa setengah. Kuasa setengah sama dengan punca kuasa 2. Sekarang kita ada 2 sebutan log. Satu yang biru, satu yang kuning. Kita boleh gabungkan hubungan log ini oleh kerana dia tu tambah. Kita akan gabungkan dengan hubungan darab. Selesai. Okay, dah jadi satu sebutan log ataupun sebutan log tunggal. Okay, Meda buka kepada soalan.
Okay, madam dah study sejam tadi ni untuk benda ni, jadi madam ready untuk menjawab sebarang soalan daripada pelajar. Bukan madam main buat terus, madam study dulu. Okay, silakan. Kalau tak ada, madam teruskan nombor 3. Kita terlebih masa sedikit lah hari ni, sebab esok tak sekolah. Macam mana dapat setengah? Okey, cara nak dapat setengah, kita tekan kalkulator. Untuk Fazwa, ni kita tekan kalkulator Fazwa. Kalkulator ni, madam masukkan yang bawah tadi tu. Yang ini, madam besarkan ni. Ni. Madam masukkan yang log 9 asas 3. Asas dia 3 dan dalam tu 9. Tekan je kalkulator, dia tolong kita. Kalkulator tolong kita yang nilai bawah tu 2, nilai atas automatik 1, jadi 1/2. Boleh Yang bertanya Fakirah? Okay. Tapi dengan syarat you ada kalkulator macam yang dia guna. Okay. Kalau you guna kalkulator hitam, memang kita kena buat sesuatu lah. Siapa yang guna kalkulator lama, dia rugilah. Dia tak boleh lah nak buat macam yang dia buat tadi. Okay. So, soalan terakhir kita malam ni, sorry kita ambil masa sedikit. Sebab madam tadi 3 soalan tadi alang-alang. Kok esok madam, esok hari apa ya? Sabtu boleh. Okey, tengok betul-betul madam nak declare gambar rajah ni. Harap you all pun boleh dapat apa yang madam dapat ni Yang pertama, awak declare fx adalah x tambah 2 daripada gambar rajah tu kalau tak dapat, bagi tahu. Kita punya nilai x kita adalah x, dan bila kita buat fungsi f respect to x, fungsinya menjadi x tambah 2, kotak yang kedua. Okey, selesai. Kemudian dia jelmakan lagi daripada situ ke belakang satu lagi, dan kita akan dapat nilai GF sama dengan saya buat kurungan dulu saya tak boleh buat macam matrikulasi. GF sama dengan 3x tolak 4. Boleh tak? You boleh keluar tak fungsi macam madam keluarkan ni? Satu kita keluarkan fx, satu lagi kita keluarkan g of f. Sebutnya g of f. Cuma dekat sekolah you sebut gf. So saya ikut sekolah lah ni, tapi saya macam pelik jugalah. Saya ikut je gf. Sebab di matrikulasi kita akan sebut g of f. Bukan saya pelat, sebab sebutan kita berbeza. Okey, sekarang kita tengok tajuk fungsi, tajuk tak tampak Saya nak tulis kat mana ni? Okey. Apabila soalan tanya, apakah fungsi G sebenarnya, sebab dirahsiakan di situ, kita nak tahu nilai G. Jadi secara logiknya, kita mesti bunuh nilai F. Bila F mati, G lah yang dapat. Sebab kita ada 2 saja. Nak dapat G, F mesti dibunuh. Dan F ini dia alah dengan songsangannya. Jadi madam kena cari dulu nilai F songsang. Okey, awak perhatikan yang madam birukan ini. Okey, madam birukan ini. Kalau madam nak suruh jadi terbalik. Okey, jawapan kita memang kat sini, jawapan kita kat sini memang F songsang. Dan di mulut kita memang dah ada X, cuma nilai yang dia tulis di sini ialah tambah 2. Songsangan kepada tambah 2 adalah tolak 2. Okey, madam buka kepada soalan.
Meda bagi contoh lain. Kalau Meda ada HX sama dengan X tolak 2, dia punya inverse terbalik. Dia akan jadi X ni memang dah kena letak, tapi sebab sini tolak 2, sini akan jadi tambah 2. Itu songsangan namanya. Okay, sebab fungsi dia mudah, kita boleh buat songsangan dengan cepat. Okay. Jadi dekat jawapan GFX tadi sama dengan 3X tolak 4 tadi, dan kita dah berhasrat untuk membunuh F ni. Okay, kita nak bunuh F tu, kita akan ganti F tu nanti, dia akan, bila kita bunuh dia nanti, dia akan dapat G saja. Macam mana nak dapat G saja? Tempat X ini kita kosongkan sementara waktu dan kita tolak dengan 4. Dan tadi kita dah mencari ubat ataupun racun untuk bunuh F tu, iaitu inverse-nya. Jadi, Meda masukkan di sini X tolak 2. Ambil dia masuk sini, automatik F akan mati. Sebab kita macam, kita ada rumput, kita letak racun rumput. Matilah rumput tu. Analoginya begitu. So, bila Meda kembangkan, Meda dapat 3X tolak 6 tolak 4. Jadi fungsi GX kita ialah 3X tolak 10. Meda memang suka tajuk fungsi ni sebenarnya. Dan kita buat inovasi yang ini sejak tahun 2018. Okey, so saya dah dapat jawapan untuk A. Saya teruskan lagi, kita nak cari jawapan B. Okey, mana saya nak tulis? Ruang, sebab saya ambil gambar, lepas tu saya potong yang bawah. Saya nak buat F kuasa 2 ataupun kita tulis F, ada 2. Kita warnakan dulu ketua keluarga dia. Ketua keluarga adalah F. F berkata, rumahku tambah 2. Yang akan masuk ke dalam rumah adalah family dia. Family dia yang duduk dalam tu. Ni family dia. Sila masuk, dia pun masuk. Family dia adalah bernama X tambah 2 juga. Jadi jawapan kita adalah X tambah 4. Selesai F kuasa 2. Ada soalan kat situ ataupun saya lagi memeningkan awak? Boleh? Kita nak jawab soalan yang terakhir dah untuk malam ni. Okay, saya teruskan. Kita nak buat, kali ni dia buat Fn lah pula. Okay, kita senaraikan dulu. Tadi, Fx tadi adalah X tambah 2. Bila kita buat 2 kali, kita dapati dia menjadi X tambah 4. Agak-agak kalau kita buat 3 kali, dapat berapa agak-agak? Dapat berapa agak-agak? Awak akan dapat, kalau nak buat 3 kali, saya tunjuk lagi sekali kalau nak buat 3 kali. Kalau 3 kali dia jadi jawapan tadi, jawapan ni dah yang kedua. X tambah 4, yang ketiga kan? Siapakah family dia? Family dia adalah X tambah 2. Jadi apa ni? X tambah 6. Sebab Meda nak ajar buat kesimpulan. Yang ini memang Meda belajar daripada pensyarah daripada United Kingdom yang datang melawat Meda mengajar masa tu, and then dia bagi idea ni. Tu tahun 2005 dahulu. Masa awak baru lahir. Awak baru lahir, pensyarah tu dah ajar saya. Okey, so saya buat kesimpulan untuk pelajar. Sebab takkan kita nak buat sampai end, kita tak tahu nak berhenti sampai mana.
Okey, saya ulang lagi sekali. Fx. X tambah 2. Apabila X meningkat lagi, dia akan jadi bertambah lagi. Kita buat sampai 3 kali. Daripada tambah 4, dia jadi tambah 6. Yang kita dapat perhatikan, nilai X ini kekal. Okay, nilai X itu kekal. Jadi kita boleh katakan Fn X, nilai pertama yang depan ni kekal X. Tambah dengan macam mana kita nak declare tambah 2, tambah 4, tambah 6. Jadi pensyarah UK tu kata kita senaraikan 2, 4, 6. Dia sebenarnya membentuk janjang aritmetik iaitu mempunyai pola tambah 2. Dia tukar tajuk. Daripada tajuk 1, dia pergi pada tajuk janjang pula. Itulah dia add match. Main campur-campur mana-mana tajuk, tak kisah. Menurut janjang aritmetik, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tn sama dengan A kita, sebutan pertama kita adalah 2. Tambah N tolak 1, D kita pun adalah positif 2. Nilai pola tadi. Jadi bila Madam kembangkan, dia jadi 2. Okay, yang ini Madam expand, kembang dia jadi 2N, kembang lagi jadi tolak N. Dan kita dapati 2 tolak 2 mati, tinggallah 2N saja. Jadi jawapan kita X tambah 2N. Selesai soalan nombor 3. Madam terang, kita puas hati sebab kita boleh menyampaikan ilmu terutamanya yang dari United Kingdom. Sebab saya dah tak ada, silibus saya sekarang kita dah buang sebab dia kata susah nak dapat. Walaupun saya ajar cara saya, dia orang dah tak nak dengar. Okay. So saya persilakan kalau ada sebarang soalan. Saya buat 3 soalan sebab rasa macam seronok kertas 2. Kalau kertas 1 saya buat 1 je soalan tau sehari sebab dia tinggi sedikit. Okay, kita persilakan kalau ada soalan boleh tanya. Untuk side matter sebenarnya kita boleh bincang 3 soalan ni pun markahnya 5, 6, 6 tambah 6, 12, 12, 13, 14, 15, 19. Kita dah dapat 19 markah. 19 markah, kalau grade sebenar, you dah dapat result yang comel dah. Okay. Jadi, you jangan tinggal kosong lah. Jangan tengok soalan tak tahu apa. Tak tahu apa kan? Macam yang ini, katakan tak tahu. Kenapa Madam buat GF? Kenapa bukan FG? Katakan dalam exam you tak tahu, you buat dua-dua. You buat FX, you buat GF. You buat GF dengan you buat FG. Kadang-kadang masa menjawab tu syaitan mengganggu sebab kita lupa nak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ganggulah masa exam. Lakaran bab 9. Saya sebenarnya tak tahu bab 9 tu apa sebenarnya. Lakaran. Okey. Untuk saya panggil Chan lah sebab awak nama ringkasannya tu. Kalau contohnya soalan tu, kalau you ada soalan yang tentang yang you tanya, you kena snap gambar PM Madam and then you kena bagi sekali skema jawapan belakang, cadangan jawapan belakang. Sebab sebelum Madam ajar, Madam nak study and then Madam nak kumpulkan keyakinan untuk terang. Sebab kita tak boleh terang tiba-tiba macam tidak confident, macam terang salah, nanti pelajar jadi was-was pula nak belajar. Betul ke Madam ni pandai MAT ni nak ngajar-ngajar ni. Jadi you kena bagi soalan tu dekat Madam. You kena buat macam Syukran buat tu. You bagi soalan dan you kena bagi skema jawapan. Daripada situ Madam akan membina konsep macam mana nak terang dan tajuk apa yang masuk dalam tu supaya dia jadi kukuh. Macam nombor 3 ni,
Memang Madam bagi tahu ini adalah tajuk fungsi dan dia bergabung dengan tajuk janjang sedikit. Kecuali kalau pelajar tu memang dia tengok dia terus boleh buat kesimpulan ni. Macam tadi ni kan. Dia tengok 246 dia macam tahu dah 2N. Tapi jarang-jarang berlaku sebab umur you all baru lagi 17. Fizikal memang macam orang dewasa tapi minda belum. Minda belum. Kalau you dengan mak you sama saiz tapi sebenarnya minda berbeza lebih kurang 26 tahun, 30 tahun dengan mak. Itu beza dia. Okay? Yang ini ilmu mahal ni. Yang saya tunjuk yang ini daripada UK ni, ilmu ni sangat mahal. Di Malaysia saya seorang je berpeluang untuk belajar yang ini sebab pensyarah lain masa tu dia lari. Sebab pensyarah UK mana cakap BM. Saya masa tu saya gagahkan juga. Faham apa benda slang-slang dia tu saya faham sebab saya nak ilmu ni lah. Dan dah guna dah selama 17 tahun dah saya guna ilmu. Okay, boleh Yang tanya tu memang kena snap gambar, snap soalan dulu kat madam. Biar madam terang tu fokus daripada soalan awak ya. Tak apa sebab besok ada lagi. Kalau you snap, kalau sempat saya study, saya biasanya voice kepada individu tersebut lah. Ada tanya yang mana, saya voice. Ataupun saya akan buat rakaman pada WhatsApp, personal WhatsApp. Saya ambil video. Sebab yang ini saya buat Google Meet ni sebab ramai. Saya dah mula invite beberapa sekolah yang berdekatan lah. Okay, sebab satu sekolah 14 orang. 14 orang pula bukan semua minat Max. Jadi sebab itu madam buat 30 minit semalam kecuali hari ni sebab you all cuti. Saya pun tak ada kerja sangat. So saya buat. Okay, saya buka soalan lagi. Nak tanya sila. Tapi saya akan stopkan rakaman lah.